Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in nusalli wa nusallim ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqadam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma inna nas'aluka علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, pada malam ini insyaAllah kita akan sambung wazan bagi al-fi'l al-mabni lil-ma'lum wal-majhul. Pada minggu lepas kita berhenti pada wazan tafa'ala. Okey, nombor 3 dia ada tafa'ala, berikutnya tafa'ala. Baik. Kita berhenti pada tafa'ala. Malam ini kita akan sambung tafa'ala. Tafa'ala, kalau orang yang kita makna apa? Dia hanya wazan yang diletak oleh ahli bahasa dalam bidang ilmu saraf. Jadi kita datangkan contoh. Jadi daripada contoh itu kalau barulah kita faham okey maknanya. Jadi tafa'ala ini biasanya diguna untuk menunjukkan adanya hubungan sesuatu perbuatan dan tindakan yang dilakukan berkait dengan dua kumpulan, dua pihak biasanya. Baik. Diberikan di sini tadarasa. Okey, saling bertadarus. Okey, kita sebut bertadarus ke bulan Ramadan. Kita baca, sahabat kita dengar, kalau dia silap biar tegur. Nak dia baca kita dengar, mungkin dia silap kita tegur, macam itulah. Ya tadarasa. Ya tadarasu. Baik. Tadarasa ya tadarasu. Fi'il ini tidak ada sebarang perubahan baris. Ini fi'il yang asal ya. Dalam kamus disebut tadarasa, fi'il madhi ada dua huruf tambahan, iaitu ta dengan alif. Jadi fi'il ini fi'il ghair thulathi. Okey, fi'il ghair thulathi, selain fi'il yang bilangannya 3 huruf. Tadarasa ya tadarasu. Kebetulan kebanyakan baris pada mudhari' itu sama dengan baris fi'il madhi, kecuali yang di hujung. Tadarasa. Ya tadarasu. Memang fi'il mudhari' huruf akhirnya dibaca dengan baris depan. Baik. Jadi kalau kita tukar kepada mabni lil majhul, okey, fi'il madhi, yakni huruf yang pertama akan dibaca dengan baris depan. Okey, ta ini akan dibaca dengan baris depan. Begitu. Berikutnya dalam nota kita tu boleh tak tuan-tuan tuan-tuan tengok ya. Dalam kolom madhi tak? Okey, dalam kolom madhi tu perhatikan ta ya. Ta baris depan. Itu yang perubahan yang berlaku ya. Lepas tu lepas ta huruf dal. Okey, huruf dal ini dia berjangkit. Okey, dia berjangkit dengan huruf ta.
Jadi kalau ta baca baris depan, dal turut dibaca dengan baris depan bagi fi'il madhi. Okey, bila dal ni dibaca dengan baris depan. Okey, jadi alif ini ditukar kepada waw. Okey, waw matilah. Berikutnya huruf sebelum akhir bagi fi'il madhi. Huruf apa ya? Ra. Ra ditukar kepada baris bawah. Okey, semasa kita bincang di awal dulu, kita kata fi'il madhi huruf awalnya ditukar kepada baris depan, huruf sebelum akhirnya ditukar kepada dibaca dengan baris bawah. Tak? Begitu. Jadi bagi wazan tafa'ala, okey, bagi wazan tafa'ala, huruf yang kedua bagi fi'il madhi akan berjangkit. Okey, berjangkit. Jadi dia akan ikut baris huruf yang pertama. Begitu ya. Maka dibaca tudu risau. Saya boleh sekejap kan? Ada hasil. Bagi fi'il mudhari' yatadarasu, kaedah menyebut huruf awal, huruf yang pertama akan dibaca dengan baris depan. Ya baris atas tukar kepada baris depan. Kemudian huruf sebelum akhir iaitu ra, okey, dibaca dengan baris atas. Kebetulan di sini ra sudah pun siap dengan baris atas, maka kekalkan dia. Okey, dibacanya yutadarasu. Okey, yutadarasu. Jadi berubahlah daripada mabni lil majhul maklum kepada mabni lil majhul. Kalau tuan-tuan rasa contoh ini mungkin kurang selesa tak? Saya bagi contoh yang lain. Contoh yang dekat dengan kita. Okey, tanawala. Tanawala ni maknanya makan. Okey, ambil. Tak? Kalau minuman, minum. Kalau obat, ambil. Kalau makanan, makan. Tanawala, ya tanawal. Ini baris asal bagi fi'il. Jadi kalau baris asal macam ni, dinamakan fi'il mabni lil ma'lum. Dia tukar kepada majhul, bagi fi'il madhi, huruf yang pertama ditukar kepada baris depan. Bagi wazan tafa'ala, huruf berikutnya yang kedua akan turut dibaca dengan baris depan. Okey, dibaca dengan baris dhammah. Di mana huruf yang pertama. Jadi kita terpaksa dah tukar kepada huruf waw. Okey, dhammah sesuai dengan huruf waw. Fathah tak serasi dengan huruf alif. Kalau kasrah tak, memang dibaca dengan, memang datang selepasnya huruf ya. Kemudian huruf sebelum akhir waw mesti ditukar kepada baris bawah. Begitu. Jadi bila sebut tunuwila, maksudnya tak, telah diambil, telah dimakan, telah diminum. Okey? Telah pun dibincangkan pun boleh. Okey, tunuwila. Waw yang pertama ini mati ya. Baris ini untuk waw yang kedua di sini. Merupakan huruf yang sebelum akhir bagi fi'il madhi. Tunuwila. Baik. Yatanawalu. Yatanawalu kita akan baca yu lah. Lepas tu sebelum akhir waw mesti dibaca dengan baris atas. Kebetulan dah ada baris atas. Kita kekalkan dia. Jadi yutanawalu.
Makna apa? Sedang diambil, sedang dimakan, sedang diminum, sedang dibincangkan. Okey, jadi bila kita buat ayat, bila kita guna bentuk mabni lil majhul, bermakna dalam ayat tersebut tidak dinyatakan fa'il, pembuat. Okey, dinyatakan siapa yang melakukan. Baik. Berpindah kepada wazan berikutnya, ifta'ala. Ya, wazan ifta'ala ini bila kita tengok ifta'ala ada dua huruf tambahan, alif, hamzah wasal yang pertama itu. Okey, nampak alif tapi namanya hamzah wasal, ya. Yang kedua ta. Huruf asal fa, ain, lam. Ifta'ala yafta'ilu. Jangan baca seperti wazan tafa'ala. Tak, tafa'ala ya tafa'alu, ain bagi atas. Kalau yang ni ifta'ala yafta'ilu. Arab baca begitu. Baik, ijtanaba. Okey, ijtanaba telah menjauhi. Okey. Telah menjauhi, telah menjauhkan. Okey, ijtanaba. Mudhari yajtanibu. Baik, yajtanibu dibaca mengikut wazan yafta'ilu. Jadi kedua-dua ini ialah fi'il mabni lil ma'lum. Baris yang asal. Buka dalam kamus Al-Farid memang begitulah barisnya. Jadi mana-mana fi'il yang dibaca dengan baris yang asal maka dinamakan fi'lun mabniyun lil ma'lum. Jadi kalau kita tulis dalam ayat, ijtanaba mesti ada fa'ilnya, pelakunya, pembuatnya. Okey. Jadi kalau kita tukar kepada mabni lil majhul, macam mana? Huruf yang pertama, hamzah wasal ini akan dibaca dengan baris depan. Jadi dibaca dengan apa? Dhammah. Okey. Dalam kaedah tajwid, kalau kita baca hamzah wasal itu dhammah, bermakna huruf yang ketiga itu mesti dhammah. Jadi ta ini kena baca dhammah juga. Okey. Berikutnya huruf sebelum akhir. Di sini ta, nun. Nun dibaca dengan baris bawah. Jadi terhasillah ujtuniba. Ujtuniba. Okey. Telah dijauhkan. Gitu. Ujtuniba. Jadi kaedah asas fi'il madhi, huruf pertama baris depan, sebelum akhir baca bawah. Itu kaedah asas dia. Tak, bagi yang 3 huruf begitulah biasanya. Jadi kalau fi'il ini ada 5 huruf datang mengikut wazan ifta'ala, kalau dia mabni lil majhul, huruf alif yang depan mesti baca baris depan. Alif ini namanya hamzah wasal. Jadi kita kena satukan dengan kaedah tajwid. Dan bila kita baca hamzah wasal baris depan, sudah pasti huruf 3 ini mesti dibaca dengan baris depan. Okey. Berikutnya yajtanibu. Yajtanibu, ya dibaca dengan baris depan. Huruf sebelum akhir nun. Okey, dibaca dengan baris atas. Okey, nun asalnya bawah, tukar kepada baris atas. Yujtanabu, sedang dijauhkan. Okey. Jadi sekarang terhasillah perubahan daripada fi'il mabni lil ma'lum kepada majhul. Jadi bila kita letak dalam ayat, kita akan pastikan tidak ada fa'il tak disebut dalam ayat tersebut. Bila kita guna baris ujtuniba dengan yujtanabu. Okey. Baik. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Wazan yang berikutnya yang keempat, istaf'ala. Yastaf'ilu.
Istaqbala. Yastaqbilu. Alif, sin, taqabbala. Nah, alif ini hamzah wasal. Okey, ada 3 huruf tambahan. Hamzah wasal, sin dengan ta. Ini 3 huruf. Merupakan huruf tambahan. Huruf asal dia ialah qaf, ba, lam. Dalam kamus kita jumpa qabila dengan makna telah terima. Okey. Bila ditambah dengan hamzah wasal, sin dengan ta, fi'il ini dibaca istaqbala. Mengikut wazan istaf'ala. Mudhari'nya dibaca yastaqbilu. Mengikut wazan yastaf'ilu. Apa makna istaqbala? Antara maknanya menyambut. Okey. Jadi bila tamu datang kita bersambut dia. Itu istaqbala antara maknanya. Baik. Jadi kalau kita kata tetamu telah disambut ataupun sedang disambut. Okey, apa perubahan yang berlaku? Bagi fi'il madhi, huruf yang depan ni hamzah wasal mesti dibaca dengan baris depan. Jadi dia ada kaitan dengan apa? Dengan huruf yang ketiga lah. Tak. Hamzah wasal huruf yang pertama. Jadi kalau kaedah tajwid, kalau huruf ketiga tu baris depan, hamzah wasal dibaca dengan baris depan. Okey. Jadi kalau hamzah wasal ni kita baca baris depan, memang ini pun akan turut bertukar kepada baris depan juga. Okey, huruf sebelum akhir ba ditukar kepada baris bawah. Okey, terhasillah ustuqbila. Makna apa? Telah disambut. Telah diraikan. Ustuqbila. Ini mabni lil majhul. Mudhari' huruf awal ditukar kepada dhammah. Nah, lepas huruf sebelum akhir ba di sini. Okey, asalnya dibaca baris bawah. Okey, sekarang tukar kepada baris atas. Jadi yustaqbalu. Makna apa? Sedang disambut. Ta tidak terlibat dengan perubahan. Okey, yang terlibat hanya pada fi'il madhi. Sebab dia ada kaitan dengan hamzah wasal. Okey. Ustuqbila yustaqbal. Jadi kalau tanya kita boleh datangkan contoh yang lain, banyak. Antaranya istighfar. Okey, istighfar mudhari' yastaghfiru. Okey, ini ialah mabni lil ma'lum. Baris yang asal sebagaimana yang disebut dalam kamus. Istaghfara telah minta ampun. Yastaghfiru sedang minta ampun. Adapun secara rutin tiap-tiap hari minta ampun. Kita guna fi'il mudhari'. Sebab tu kita baca astaghfirullah setiap hari tak? Astaghfirullah, aku minta ampun. Guna fi'il mudhari'. Baik, istaghfara kita akan baca ustughfira. Dipendekkan cerita jadilah ustughfira. Huruf pertama bagi depan yang akan berkait dengan huruf yang ketiga. Huruf sebelum akhir fa dibaca dengan baris bawah. Ustughfira. Makna apa? Telah diminta keampunan. Ustughfira. Baik. Berikutnya yang ni yustaghfaru. Okey. Yustaghfaru. Sedang diminta keampunan. Jadi kalau kita tengok dalam hadis-hadis banyak, okey. Kita akan jumpa mabni lil ma'lum. Ada hadis berkenaan dengan majlis ilmu, malaikat datang, lepas tu malaikat pun catat nama-nama orang yang hadir, maka malaikat pun bawa nama itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diampunkan. Untuk diminta kepada Allah, diangkat untuk diampunkan. Itu kelebihan dia. Mungkin mudah-mudahan majlis kita ini pun senarai nama yang hadir pun diminta Allah Ta'ala, malaikat pun catat untuk diampunkan dosa kita semua. Okey. Wazan berikutnya fa'lala.
Okey, fa'lala. Mudhari' ialah yufa'lilu. Untuk makluman tuan-tuan, fa'lala ini ialah fi'il rubai mujarrad. Okey, fi'lun rubaiyun. Okey, mujarrad. Kebiasaan fi'il dalam bahasa Arab, bilangan huruf minimumnya ialah 3. Dan berlakulah penambahan 1, 2 dan 3 huruf. Sampailah ke muncaknya kepada wazan istafa'alah. Dan ada sebagian kecil fi'il dalam bahasa Arab datang dengan bilangan asalnya 4 huruf. Yang tadi bilangan asal 3 huruf. Ada sebagian kecil perkataan datang memang bilangan asalnya 4 huruf. Okey, dan di sana ada beberapa wazan, tak banyak. Okey, antaranya saya ambil satu, fa'lala. Okey. Jadi fa'lala, fa, ain, lam, lam. Okey, jadi dibilang wahid, ithnani, thalatha, arba'ah. Baik. Jadi dalam kaedah saraf, bila ada penambahan satu huruf, okey, yang diguna bila fi'il itu fi'il rubai 4 huruf. Bila 4 maksudnya ada satu dah tambah. Tak, secara logik kita sebab basic adapun bilangan minimum fi'il madhi ialah 3 huruf. Okey. Bilangan minimumnya 3 huruf. Dia boleh tambah jadi 4, jadi 5, jadi 6. Sebahagian kecil dia datang dengan 4. Datang dengan 4. Jadi kalau datang dengan 4, wazan yang dibina oleh ahli-ahli bahasa dalam bidang ilmu saraf, dan bila 4 huruf, macam mana nak buat? Tambah yang mana? Dia kata, tambah huruf lam. Okey, dia kata tambahlah fa 2 kali. Dia tak tambah fa 2 kali, tak buat fa. Tak dia tambah lam. Jadi nampak 2 kali lam dah. Okey. Jadi wazan fa'lala ini contohnya yang saya bagi di sini lah, contoh terus zalzala. Okey, zai diwakili oleh fa. Lam diwakili oleh ain. Zai ini diwakili oleh lam yang pertama. Manakala lam yang kedua diwakili oleh lam. Lam ini dikatakan ditambah oleh ahli-ahli saraf bila fi'il itu fi'il rubai. Jadi wazan-wazan ini tuan-tuan ini datang kemudian. Tidak ada datang pada zaman Nabi SAW. Datang kemudian ulama-ulama yang buat. Ini bid'ah sebenarnya. Kena bincang bid'ah, ini bid'ah lah. Bid'ah lughawi. Bid'atun lughawiyatun. Tapi baguslah mereka buat. Untuk pandu kita. Baik. Zalzala makna apa? Telah menggoncangkan. Okay, zalzala telah menggoncangkan. Jadi kalau kita ambil benda, kita goncang dia. Okey, itu makna zalzala. Allah dia goncang bumi sehingga tersembur keluar yang telah mati sekian lama, habis campak semua sekali. Okey, zalzala mudhari'nya yuzalzil. Wazannya ialah yufa'lilu. Okey, fa'lala yufa'lilu. Zalzala yuzalzil. Okey.
Untuk tukar kepada fi'il mabni lil majhul, langkah pertama kita kena buat apa? Kita tukar. Nah, tukar kepada bagi depan. Za ini kena tukar bagi depan. Berikutnya, huruf mula akhir. Mana dia? Zai yang kedua ini. Tukar barisnya kepada bagi bawah. Maka terhasillah mabni lil majhul. Zulzila, telah digoncangkan. Okey. Kemudian bagi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' huruf depan ni dah. Ya ni bagi apa ni? Memang dibaca dengan bagi depan. Kita kekalkan dia. Tak ada masalah. Okey, berikutnya huruf mula akhir. Apa dia? Zai. Zai, bacaan asal. Zai bagi bawah. Ditukar dia kepada bagi atas. Begitu ya. Maka terhasillah mabni lil majhul bagi fi'il mudhari'. Yuzal zal. Sedang digoncangkan. Macam tu. Jadi kalau kita buka dalam surah Zalzalah, surah Az-Zalzalah, ayat yang pertama, okey, sangat jelas apa dia. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncang bumi itu segoncang-goncangnya. Jadi siapa yang goncang? Allah lah. Jadi Allah tidak disebut. Yang melakukan goncangan itu tak disebut. Fa'ilnya tak disebut. Dibuang daripada ayat. Lalu ditukar fi'il daripada mabni lil ma'lum kepada mabni lil majhul. Tempat Allah itu diganti dengan kataan al-ardu. Mengambil tugas naib fa'il yang kita akan bincang lepas ini. Okey. Zulzila muzakkar. Kalau baca zulzilat, di hujungnya ada apa ni? Ada ta tak? Ta ni mati asalnya. Untuk bacaan sambung, dia akan dibaca dari bawah. Sebab dia jumpa dengan yang mati berikutnya. Lam ni mati. Okey? Jadi bila bertemunya dua mati, huruf yang pertama mati ini akan ditukar dengan bagi bawah. Arab kata lebih ringan. Zulzilatil. Lebih ringan. Mereka kata. Quran mengesahkan begitu. Apabila zulzilatu, mereka kata berat sikit. Zulzilata. Bagi mereka berat sikit. Zulzilati, bagi mereka, dan Quran mengesahkan betul. Lebih ringan. Okey, baik. Jadi, kenapa kita guna mu'annath? Kerana al-ardu ini naib fa'ilnya mu'annath. Okay, kalau kita belajar dulu, fi'il dengan fa'il kena sama jantina. Okay, fi'il dengan fa'il mesti sama jantina. Okay, jadi kalau fa'il tak ada, tempat fa'il itu akan diambil alih oleh naib fa'il. Okay, naib fa'il kena sama jantina dengan fi'il, okay, mabni lil majhul. Al-ardu ni muzakkar muannas. Muannas. Sebab tha ni muannas. Okey? Dia tak ada simbol ta marbutah, tak ada. Tak ada simbol alif maksurah, tak ada. Di hujungnya pun tak ada simbol alif mamdudah. Okey? Yang pertama tak ada apa? Ta marbutah di hujung. Tak ada. Lagi tak ada alif maksurah. Tak ada apa lagi? Alif dan hamzah ada. Alif ini dinamakan apa dia? Alif mamdudah. Ketiga-tiga simbol tak ada. Adakah perkataan al-ardu ini seperti ainun yang ada pasangan? Riyadun? Tidak juga. Bukan. Ia bukan anggota badan yang berpasangan. Dah macam tu, ikut Arab. Okay, Arab kata mu'annas, Quran mengesahkan mu'annas. Okey. Baik. Jadi, bila naib fa'il tu mu'annas, fi'il mabni lil majhul mesti muannas. Lalu ditambahlah di hujungnya dengan ta. Ta ini ta maftuhah.
bukan ta marbutah ya, li ta'nits. Baik. Jadi sekarang kita masuk muka surat 45. Okey, kita nak fokus kepada naibul fa'il, pengganti fa'il. Baik. Jadi bila kita buat ayat, tuan-tuan, bila kita buat ayat, saya ambil jenis yang mudah lah ya, jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah fi'liyah dia ada apa? Fi'lun. Okay. Lepas tu dia ada apa? Ada fa'il. Kalau disebut fa'il bermakna fi'il yang depan ini mesti. Fi'il mabni lil ma'lum. Okey. Apa sebab disebut lil ma'lum? Kerana fa'ilnya disebut dalam ayat. Okey, dinyatakan dalam ayat. Kalau fi'il yang kita guna itu fi'il yang perlu kepada maf'ulun bih, maka bahagian ketiga perlu. Disebut sesuatu yang menjadi mangsa. Disebutnya maf'ulun bih, maksudnya mangsa. Objek. Sesuatu yang kena buat. Jadi kita kena pilih fi'il apa? Fi'il muta'addi. Bukan fi'il lazim. Fi'il muta'addi, fi'il yang perlu kepada objek. Okey, contohnya akala. Saya bagi ya. Contohnya akala. Belum kita masuk dalam huraian buku kita ni. Akala. Akala ni begitulah kita dapati dalam kamus Al-Farid, Al-Marbawi, Al-Munawwir, Munjid At-Tullab, Al-Qamus Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Asasi. Begitulah. Akala. Dalam Quran pun akala barisnya begitu. Tidak ada perubahan. Yang asal. Jadi kita kata ni fi'il apa ni? Dari segi masanya fi'ilun madin. Fi'il yang lepas. Okey. Dari segi lazim ataupun muta'addi, akalani fi'il muta'addi yang perlu kepada objek, iaitu maf'ulun bih. Baik. Setiap fi'il ada fa'il. Akala al-waladu. Budak itu telah makan. Okey. Dia makan apa? Jadi kita pun letak kat sini. Sesuatu yang kita pilihlah. Nak makan apa? Buah ke, nasi ke, ikutlah. Jadi ini maf'ulun bih. Okey. Jadi akala al-waladu, dia makan apa? Al-mauz, dia makan pisang. Contoh. Jadi al-mauzah lah bacanya. Okey, dulu dah belajar dah maf'ulun bih hukumnya mansub, kita baca bahagian atas. Fa'il hukumnya marfu', kita baca bahagian depan. Ada orang ni kata, ustaz, kalau kita baca bahagian mengarut pun tak ada masalah kan? Faham kan? Kalau kita baca akala al-waladil mauzu, boleh tak ustaz? Saya faham. Ada orang yang ini dulu. Okey, saya kata macam inilah ya, kita belajar bahasa Arab dan mana-mana bahasa dia ada kaedahnya, dia ada peraturannya, dia ada disiplin. Jadi kalau nak belajar bahasa Arab dengan nahunya, grammarnya, soroknya yang betul, kita akan sebut baris yang betul. Tapi kalau belajar bahasa Arab semata-mata untuk bercakap sahaja, tak nak ambil kisah tentang kenapa bagi atas, bagi bawah, itu tak perlulah kita mendalami nahu, sorof. Boleh pergi tanah Arab, boleh bekerja di sana, boleh belajarlah cakap Arab pasal, tak ada masalah. Jadi kita tak akan tahulah kenapa dalam Al-Quran dibaca Alhamdulillahi, tak Rabbi, tak baca Rabbu sebab apa. Jadi kita tak nak bincang. Jadi kalau tak nak bincang yang tu, sesuailah belajar bahasa Arab pasal sahaja. Rugilah kita. Jadi kita belajar ni mesti betul, dan bila dapat tahu fa'il hukumnya marfu', mesti baca bahagian depan. Jangan silap lagi. Akala al-waladul mauzah. Sekarang
Saya buang. Nah, al-waladu. Okey. Jadi fa'ilnya dibuang. Dan kita nak dengan terjemahan pisang itu telah dimakan. Kita nak terjemahannya macam mana? Pisang itu telah dimakan. Okey, siapa makan mungkin tak tahu. Okey, mungkin kita tahu siapa makan, kita sembunyikan. Kalau bagi tahu kan, si ayah malu pula, batang pula. Jadi dibuang atas sebab-sebab yang tertentu lah. Okey, jadi bila kita buang fa'il, maka mestilah diubah sedikit baris, tak banyak pun. Kalau fi'il madhi yang 3 huruf, hamzah ini dibaca dengan baris depan. Kah dibaca dengan baris bawah. Ukila, telah dimakan. Jadi al-mauza ni kita baca al-mauzu. Bila fa'il tidak ada, tempatnya diambil alih oleh al-mauzu lah. Al-mauzu ini namanya ialah naib fa'il. Pengganti fa'il. Jadi kalau fa'il marfu', naib fa'il juga hukumnya marfu'. Marfu' ni tandanya lah bagi depan lah. Ukilal mauzu. Pisang itu telah pun dimakan. Okey, jadi dalam bahasa Arab kita kena nuktah di sini. Tak boleh buat dalam macam bahasa Melayu. Pisang itu telah dimakan oleh monyet. Contoh kan? Pisang itu telah dicuri oleh seorang pengemis contohnya. Jadi itu bahasa Melayu boleh tambah oleh. Arab tak boleh. Dia ada beza sikit. Baik. Jadi dalam kaedah ringkas diberi ini, dia punya ta'arif ringkas, apa dia naib fa'il? Huwa wa huwa ma naba 'anil fa'ili ba'da hadfihi. Okey, makna apa? Ia adalah ma naba, apa yang menggantikan, 'anil fa'ili, apa yang menggantikan fa'il. Okey, ba'da hadfihi, selepas fa'il itu dibuang. Wa ba'da tahwilil fi'li min mabniyin lil ma'lum ila mabniyin lil majhul, dan selepas diubah fi'il itu daripada mabni lil ma'lum kepada mabni lil majhul. Mesti yang pertama sekali dibuang dan fi'il itu diubah. Barulah muncul istilah naib fa'il. Wa yusamma aidan, dan naib fa'il itu juga dinamakan. Okey, dinamakan juga. Yusamma ni maksudnya apa? Dinamakan. Aidan juga. Maf'ulu ma lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul. Okey, sesuatu perkara yang dibuat. Ma lam yusamma fa'iluhu. Apa yang tidak dinamakan pembuatnya. Ini istilah lama yang disebut, masih lagi disebut dalam kitab-kitab nahwu. Saya sebut juga ini sebab apa? Sebab nak kekalkan istilah ini, sebab kalau tuan-tuan buka dalam kitab-kitab lama akan datang, mungkin ada pula dia kata maf'ul ma lam yusamma fa'iluhu. Inilah dia naib fa'il. Nama lain dia. Okey, nahwu contohnya. Jadual ni saya bagi tu dalam 6 ayat yang pertama itu ada fa'il. 6 ayat yang kedua kita buang fa'il. Baik. Qatala. Bunyi ganahnya qatala ni bunuh dah. Saya ambil bahasa mudah ya. Qatala ni fi'il apa ni? Fi'il madhi. Dari segi masanya. Adakah dia fi'il lazim ataupun fi'il muta'addi? Ini fi'il muta'addi yang perlu kepada objek, perlu kepada maf'ulun bih. Qatalal kafir. Okey, si kafir itu telah membunuh. Okey. Qatalal kafir al-muslimah. Okey, jadi ayat ini bunyi macam ganah aja. Okey, begitulah ya orang Islam. Siapa Allah ni. Baik.
Qatalal kafiru, si kafir itu telah membunuh al-muslima, orang Islam tersebut. Berapa orang? Seorang. Al-kafir. Nah, yang dibunuh seorang. Baik. Qatala fi'lun madin mabniyun lil ma'lum. Okey. Al-kafir fa'il, hukumnya marfu'un, okey, bid dhamma, dengan tanda dhamma bagi depan ni. Siapa yang dibunuh? Al-muslima, di-i'rab sebagai maf'ulun bih, hukumnya mansub, tandanya bil fathah. Okey, ini i'rab ringkas. Jadi kalau kita buang, kita buang al-kafir. Okey, kita nak ayat kita berbunyi orang Islam itu telah dibunuh. Lepas dibuang, ditukarlah kepada kutila. Okey. Jadi bila kita buang fa'il, fi'il madhi tadi ditukar kepada kutila. Maka bila baca kutila, yang ni mesti dibaca al-muslimu. Okey. Jadi fi'il madhi ini namanya fi'il madhi mabniyun lil majhul. Okey. Lil majhul, fi'il yang dibina begitu, tak barisnya, keadaannya kerana fa'ilnya majhul, fa'ilnya tidak disebut dalam ayat. Al-muslimu ni bukan lagi maf'ulun bih, tapi naib fa'il. Okey, hukumnya bukan lagi mansub tapi marfu'. Marfu' bi dhammah. Dhammah ya. Qutilal muslimu. Bila kita berhenti qutilal muslim, nukta, tak ada masalah. Nanti kalau orangnya kita mamimu, sebab apa? Dia naib fa'il. Hukumnya marfu', tandanya marfu' bi dhammah. Okey, sangat simple. Okey, jadi tuan-tuan tengoklah ya, perubahan pada nombor 1 di bawah. Berikutnya, syaribat al-bintu al-asir. Syaribat. Syaribat itu fi'il. Okey, buku dalam kamus syaribah. Tak ada orang baca syarabah dengan makna minum. Okey, syaribah makna minum. Kalau sebut syaribah ni kita faham. Ia melakukan minum itu lelaki lah. Jadi kalau yang melakukan perbuatan minum itu perempuan, syaribat. Nama datang. Jadi bila kita buat syaribat, kita faham. Nak sebut perempuan. Okey. Al-bintu. Fa'il. Perempuan itulah yang minum. Dia minum apa ya? Al-asir. Jus. Rariru. Baca ra. Apa sebab? Dia maf'ulun bih. Minuman yang diminum. Jadi ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Ini ialah jumlah fi'liyah. Okey. Kalau fi'il itu fi'il muta'addi, ada 3 slot. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ya. Baik. Jadi bila kita belajar, jumlah fi'liyah, kita kena fokus juga kepada satu sudut jantina. Sekiranya yang melakukan perbuatan itu muannas, ni muannas, maka fi'il pun mesti muannas. Okey, fi'il mesti muannas sebab fa'il muannas. Jadi caranya macam mana? Tambahlah ta. Ta-nya namanya apa ni? Ta maftuhah. Litanif. Ta ut-ta'nith al-maftuhah. Jadi bila kita baca, ta ini mati jumpa dengan lam yang mati. Dia bertemu dua mati, maka dihidupkan untuk bacaan sambung dengan baris bawah. Untuk baca sambung, mesti dihidupkan. Syaribatil bintu. Jadi kalau tuan-tuan kekalkan juga mati, maka mesti bacalah syaribat al bintu. Jadi bacaan kita itu macam tersekat-sekat.
syaribat, ambil nafas lain pula. Jadi tak bagus. Syaribatil bintu. Okey. Syaribatil bintul asira. Jadi one shot, mudah. Senang. Jadi Quran pun datang kaedah begitu. Kaedah macam ni juga bila bertemu dua mati, tak akan dibaca yang baik bawah. Sekarang saya buang al-bintu. Sebab apa buang? Banyak sebab. Antaranya tak tahu siapa yang minum. Habis dah jus tu. Tak tahu siapa minum. Okey, ataupun tahu siapa minum, tapi kita nak rahsiakan dia. Ada sebab-sebab yang lain. Jadi lepas kita buang fa'il, kita tukar barisnya. Huruf yang pertama baca baris depan. Okey, huruf sebelum akhir mana? Ra, yang kira ta ini. Ta ini kan. Dia tambahan. Sebab nak samakan jantina dengan apa? Dengan fa'il tadi. Okey, jadi huruf sebelum akhir ra. Dibaca dengan baris bawah. Syuribat, makna apa? Telah diminum. Baik. Yang ni jadi apa ni? Jadi naib fa'il. Naib fa'il hukumnya apa? Marfu. Marfu bil dhammah dengan baris depan. Dulu maf'ulun bih. Sekarang naib fa'il. Hukum marfu. Okey, baris ini diubah. Al-asir. Okey. Jadi kita baca syuribat al-asiru. Baca sambung syuribatil asiru. Okey. Jadi kita jangan orang kata selesai dah tu. Belum selesai lagi. Sebab apa? Kita kena tengok satu sudut yang sangat penting, iaitu sudut jantina. Al-asir ini muzakkar ke muannas? Pelik jus pun ada muzakkar muannas. Al-asir kita akan tengok bila segi bilangan dia. Al-asir ni satu jenis jus. Okey. Jadi bilangannya mufrad. Ketika mufrad ada tak ta marbutah? Ada tak ya tanpa titik? Ada tak alif mamdudah? Tidak ada, tanda muannas. Maka dikira sebagai muzakkar. Jadi al-asir jika mufrad tidak ada ta marbutah dan sebagainya, maka dikira sebagai muzakkar. Maka fi'il mesti diubah daripada muannas, sekarang kena buang pula ta-nya. Begitu kena buang. Jadi ba ini kita pun kembalilah bentuk asalnya dah, ba yang besar ini. Okey. Syuribal asiru. Jus itu telah pun diminum. Okey. Jadi poin yang penting di situ ialah setelah kita tukar baris fi'il dan tukar baris maf'ulun bih menjadi naib fa'il, dibaca baris depan. Last sekali apa dia? Tengok jantina. Jantina apa? Jantina naib fa'il. Kalau muzakkar, fi'il ini mesti ditukar balik kepada muzakkar. Okey. Berikutnya akala. Al-waladu at-tufahata. Okey. Apa makna akala? Telah makan. Al-waladu budak itu. Budak lelaki dah. Akala fi'il. Jenis jantinanya muzakkar. Al-waladu fa'il, jantinanya muzakkar sama. At-tufahata apple. Apa makna at-tufahata? Adakah apple tu betina? At-tufahata tu maksudnya apple itu yang bilangannya sebiji. Okey. Jadi bila ada ta, memang perkataan at-tufahata ini dihukumnya muannas. Bila ada ta bagi perkataan at-tufahata, dia merujuk kepada satu biji. Kalau tuan pergi pasar tak? Beli apa? Beli buah tembikar. Kita keluarga kita kecil je. Ada 5 orang saja. Beli sebiji cukup dah. Jadi kita nak satu biji. Depan kita ni banyak buah. Ada longgok ni. Betir. Berlonggok buah. Buah apa? Buah tembikar. Lepas tu sebelah dia bertukar. Berlonggok banyak. Buah orange. Pada sebelah dia apa ni? Tufah. Buah apple.
Ini ialah nama-nama buah. Dipanggil ismul jins, nama jenis buah. Okey. Jadi kita nak daripada kumpulan buah imbekai nak sutir je. Gandum-gandum nak sebiji saja. Betikhah. Jangan kata ini tembikai jantan ni. Ini tembikai betina bukan. Okey, bila letak merujuk kepada satu sebiji. Burtuqalah. Nak sebiji je orang. Okey, musim ni mahal dah. Tufahah. Nak sebiji saja apple. Mungkinlah. Nak. Jadi bila masuk ta, memang perkataan itu dihukum muannas. Jadi bila masuk ta, memang perkataan itu dihukum muannas. Okey, dalam masa yang sama, ta di sini memberi makna satu sebiji, satu unit. Okey? Baik. Jadi bila sebut akala al-waladu tufahata, bila kita buang al-waladu, akala akan dibaca dengan ukila. Okey? Tempat al-waladu akan diambil alih oleh tufahah. Jadi at-tufahatu. Dah sebab kau baca tufahatu, dia sekarang dah jadi naib fa'il. Sebelumnya maf'ulun bih. Okey, bila buang fa'il, maka dia akan mengambil alih tempat fa'il. Nama barunya naib fa'il. Hukumnya marfu. Marfu bil dhammah dengan simbol bagi depan. Okey, kita pun nuktah. Okey, kita kata bagi satu. Jangan. Kita akan tengok satu sudut lain. Iaitu yang penting, iaitu apa dia? Jantina. At-tufahah, ada tamarbutah. Maka perkataan ini dihukumnya muannas. Maka ini fi'il ukila ni mesti ditambah ta. Ta'ut ta'nits al-maftuhah. Lil fi'il. Ditambah. Okey? Jadi nak baca sambung macam mana? Dihidupkan dengan baris bawah. Ukilatit tufahat. Ada sahabat saya dia kata kalau kita letak baris bawah, orang tak tahulah ta ini asalnya mati. Jadi adalah dua pandangan sebenarnya. Ada pandangan yang pertama, dia kata nak kekalkan juga simbol mati pada ta. Supaya orang yang baru belajar ni memang nampak, ini ta yang mati yang ditambah untuk nyatakan dia muannas. Okey, pandangan yang kedua, dia kata tak payahlah matikan. Kita kalau kita matikan nanti orang akan baca ukilat at-tufahatu, akan mengganggu bacaan. Jadi senang tukar teruslah bagi bawah. Jadi kalau orang tanya kita, ta itu asalnya mati. Ditanda bagi bawah sebab untuk mudahkan bacaan. Okey, jadi bagi saya lah, orang yang wallahu a'lam, saya lebih suka kepada pandangan ini. Sebab kita nak baca, tak nak lagi tersekat-sekat. Kalau mungkin lah, kalau buku satu mungkin kita boleh consider. Mungkin buku 2, buku 3, dia dah laju dah sikit. Jadi maklumat dah banyak dah, kita nak baca biar laju sikit. Okey. Contoh berikutnya iaitu ihtarama. Daraba, daraba an-nasu as-sariqain. Daraba, telah pukul. Bagi kamus daraba maksudnya telah pukul, dan banyak makna yang lain. Di sebalik makna yang pertama itu. Dalam Quran, daraballahu mathalan, Allah memukul. Tak boleh. Bagaimana pukul di situ? Daraballahu mathalan, Allah mendatangkan contoh perumpamaan. Okey. Daraba birrijli, maksudnya tendang. Okey. Daraba biyadihi. Maksudnya tampar. Jadi banyaklah perubahan akan berlaku mengikut kesesuaian ayat kita. Okey. Daraba yadribu. Kamus bagi. Jadi kamus bagi daraba yadribu itu barisnya tidak berubah. Maka kita kata fi'il itu mabni lil ma'lum. Okey, ayat kita. Daraban nas. Orang ramai. An-nas ni maksudnya orang ramai.
Manusia pun boleh. Okey, orang ramai telah pukul siapa? As-sariqain, 2 orang pencuri. Okey. Kalau yang dipukulnya seorang saja, as-sariqah, bagi atas. Kalau 2 orang, itu musanna. Musanna kita ada besi alif nun. Alif nun. Besi ya nun. Nun ini sampai bila-bila baca bagi bawah ya. Okey. Bila kita baca alif, memanglah sebelumnya mesti baca bagi atas. Yang ni ya mati ya. Sebelumnya baca bagi atas juga. Baik, jadi dalam ayat tertentu mungkin kita baca as-sariqani. Mungkin dia bertugas sebagai fa'il. Okey, di sini nak baca apa? As-sariqain. Jadi bila guna alif nun? Sekiranya berada pada posisi hukum marfu'. Bila guna ya nun bagi musanna, sekiranya berada pada posisi hukum mansub dan juga majrur. Begitu. Baik. Jadi kalau kita i'rab daraba fi'il, an-nasu fa'il, orang yang dipukul ialah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Kataan yang terlibat ialah musanna, mesti guna ya. Maf'ulun bih hukumnya mansub. Disebabkan musanna dikata mansub bil ya, bukan dengan alif mutlaq. Cukup sebut ya saja. Sebab nun itu dia dua-dua dia. Bil ya. Ada orang sebut bil ya wa nun. Saya lebih suka tengok kita i'rab cukup sebut bil ya saja. Jadi kalau kita buang an-nas. Buang an-nas. Okey, dan kita ubah baris duriba. Okey. Daraba telah pukul, duriba telah dipukul. Maka ini menjadi naib fa'il. Bukan lagi maf'ulun bih. Menjadi apa? Naib fa'il. Naib fa'il hukumnya apa? Marfu'. Marfu' bil dhammah kalau mufrad. Kalau musanna marfu'nya bil alifi. Bil alif. Okey. Sebab apa? Sebab musanna. Jadi bukan dengan ya ya. Dengan alif. Duriba as-sariqani. Duriba ni fi'il apa ni? Fi'lun madin lagi mabniyun lil majhul. Gitu. Mabniyun lil majhul. Okey. Kerana fa'ilnya kita buang. Kita dapat fa'il diganti oleh as-sariqani. Begitu. Kalau tuan baca duriba as-sariqaini, salahlah. Tapi ialah orang faham, tapi sebolehnya faham dan betul nahu, itu yang terbaiknya. Okey, yang kelima, ihtaramat tullabul muallimin. Okey, ihtarama makna apa? Telah menghormati. Ihtarama. Siapa yang hormat? At-tullab. Okey, berfungsi sebagai fa'il. Bagi bu, jamak taksir. Okey, maka simbolnya dah bagi depan. Marfu' bil dhammah. Al-muallimina, para guru. Jadi ihtarama ni bila kita buka dalam kamus memang ini baris yang asal lah, belum lagi dipindir. Ini namanya fi'il madhi lil ma'lum. Sudah pasti adalah tu perkataan yang kita kena tulis sebagai pembuat. Siapa yang hormat? At-tullab. Babibu, bulan sebab mereka yang hormat. Siapa yang dihormati? Al-muallimin. Al-muallimin ni ramai ke seorang ke dua orang ni? Muallimin ni jamak muzakkar salim. Okey, jadi fa'il hukumnya marfu' bil dhammah. Okey, yang ni maf'ulun bih. Hukumnya mansub. Mansub bil ya. Ya juga ya. Jamak muzakkar salim, kita ada dua besi. Besi waw nun dan besi ya nun. Di hujungnya ada waw nun, ya nun. Bila guna waw nun,
ketika dia berada pada posisi hukum marfu'. Bila guna ya nun ketika mansub dan juga majrur. Okey, jadi nun itu sentiasa dibaca dengan baris atas. Jadi cukuplah ketika i'rab disebut maf'ulun bih mansubun bil ya. Gitu. Sekarang kita buang at-tulang. Fa'ilnya kita buang. Nah, okey, lepas tu kita ubah baris. Nah, kehendak kita ialah dihormati. Daripada menghormati kepada dihormati. Jadi alif ini dibaca bagi depan. Okey. Jadi alif ini hamzah wasal. Dia akan berkait dengan huruf yang ketiga. Ta ni dibaca bagi depan juga berjangkit. Okey. Lepas tu ra urus dulu akhir. Tu ke bagi bawah. Maka dibaca turima. Okey. Jadi al-muallimin sekarang sudah menjadi apa? Dah naib fa'il. Naib fa'il apa hukum? Marfu'. Okey. Marfu' bil waw. Jamak muzakkar salim marfu' dengan waw. Jadi kita kena ubahlah. Okey. Al-muallimuna. Uhturimal muallimuna. Okey, para guru semua telah dihormati. Jadi ayat ini betul dah sampai maksud dan betul namunya. Okey. Jadi baris betul. Ini awal okey alhamdulillah. Okey sampai maksud dan betul namunya. Yang last kali nombor 6, contoh yang ke-6 ni, karramal islamul ummahat. Maknanya Islam telah memuliakan para ibu. Okey. Islam telah memuliakan para ibu. Di karrama ni fi'il apa ni? Fi'il ghair thulathi. Nah, fi'il selain sulasi. Istilah lain fi'il thulathi mazid biharfin wahid ala wazni fa'ala. Karrama datang mengikut wazan fa'ala. Karrama mudhari' yukarrimu. Nah, ini karrama yukarrimu. Jadi saya rasa ini dah mudah dah. Jadi kalau kita ulang-ulang, insya-Allah ambil kata lain pula, lama-lama lekatlah tu. Dah pasangannya. Okey, harrama yuharimu dan sebagainya. Okey, baik. Karrama, siapa yang menghormati ini? Islam, agama kita. Karramal Islam. Jadi ini fi'il, ini fa'il. Fi'il yang belum lagi berubah namanya fi'lun madin mabniun li ma'lum. Sebab dinyatakan fa'il dalam ayat. Okey, siapa yang dihormati? Al-ummahat. Jamak muannas salim kita tambah alif ta di hujung. Alif ta di hujung. Dan ta ini hanya boleh dibaca dua cara. Dua baris. Alif ta. Mana-mana perkataan lah. Tambah saja alif ta di hujung, maka menjadi jamak muannas salim. Ta ni boleh baca bagi depan ataupun bagi bawah. Mungkin bagi depan dua, bagi bawah dua lah. Mungkin bagi depan satu saja, bagi bawah satu. Gantung kepada perkataan alif lam. Kalau ada alif lam, bagi bawah satu. Kalau ada alif lam, kasi bagi bawah dua. Baik. Bagi atas ada? Tak ada. Dan bila guna bagi depan? Kalau marfu'. Bila guna bagi bawah? Ketika mansub adapun dan juga majrur. Okey. Jadi sekarang i'rab al-islamu fa'il. Fa'il hukumnya marfu'. Marfu' bil dhammah. Bagi depan. Ini al-ummahat, hukumnya maf'ulun bih. Dia punya fungsi i'rabnya maf'ulun bih, hukumnya mansub. Mansub bil kasrah. Jadi ta ni kena baca al-ummahati. Gitu. Karramal islamul ummahati. Okey. Jadi ayat ini ada 3 slot.
Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Kita buang fa'il. Kalau kita buang, kita ubah baris. Nah, jadi kurrima. Gitu. Jadi al-ummahat, nah kita tukar kepada al-ummahatu bagi ini. Baik, istilah ini berubah tak? Daripada maf'ul bih jadi naib fa'il. Hukumnya marfu. Tandanya marfu bil dhammah. Gitu. Okey, sebelum kita kata beres, lihat pula sudut yang penting. Sudut apa? Sudut jantina. Al-ummahat ni para ibu, sudah pasti perempuan lah. Jadi bila naib fa'il ini muannas, fi'il mesti muannas. Naib fa'il muannas, fi'il mesti muannas. Jadi kena buat dah penambahan. Apa dia? Ta. Okey. Tambah ta. Ta ini mati. Untuk bacaan sambung, kurrimatil ummahat. Begitu. Ya. Nak baca sambung, kurrimatil ummah, para ibu telah pun dihormati. Nah, nutah. Okey. Alhamdulillah. Jadi dalam jadual yang saya bagi itu, yang di atas sebelum perubahan, di bawah itu ialah selepas perubahan. Okey. Jadi tuan-tuan rujuklah yang bawah itu. Okey, baik. Jadi kalau saya ambil masa sikit lagi, saya sentuh sikit saja ayat Quran ya. Sebagai penutup kita ambil ayat Quran ni sikit. Al-amthilatu minal Quranil Karim wal ahadith. Contoh yang kita petik daripada Quran dan juga hadis. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu puasa. Siapa yang wajibkan puasa itu? Allah. Dan kenapa tak sebut Allah? Tak tahu ke? Tahu. Jadi nak pendekkan ayat. Sebab semua orang maklum Allah yang wajibkan. Maka tak perlulah kita sebut nama Allah itu. Sebab apa? Sebab sudah pun maklum. Ada kalanya begitu. Kita buang fa'il sebab semua sudah maklum. Jadi kalau sebut jadi panjang, tak menarik ayatnya. Kutiba alaikumus siyam. Jadi kutiba itu dan saya warna itu ialah fi'il madhi mabni lil ma'lum lil majhul afwan. Kalau orangnya kita mana naib fa'il as-siyamu. As-siyamu itu naib fa'il. Lepas tu baca dan ambil bagi depan. Ithnani hurrimat alaikum ummahatukum. Okey. Ayat contoh yang kedua ini daripada surah An-Nisa. Okey, ini permulaan ayat dia. Diharamkan, yakni diharamkan berkahwin ke atas kamu. Okey, dengan mak-mak kamu yang melahirkan kamu. Diharamkan mak kamu untuk kahwin. Bahasa mudah. Jadi hurrimat itu fi'il mabni lil ma'lum. Lepas tu ummahatu. Setakat ummahatu kum mudhafun ilaih. Setakat ummahatu sahaja ialah naib fa'il. Lepas tu baca ummahatu. Sebab apa? Oh, itu di-i'rab sebagai naib fa'il. Bukannya marfu'. Berikutnya, bal qalu adghathu ahlam. Bal iftarahu bal huwa sya'ir. Falyatina biayatin kama ursilal awwalun. Bal qalu, tapi mereka kata ini hanyalah mimpi mainan tidur. Bal iftarahu, bahkan dia ni yang mereka-reka cerita mendakwa dia ni nabi dapat wahyu. Bal huwa syair, ungkapan yang dibaca tadi itu syair semata-mata, bukan wahyu Tuhan pun. Ini orang-orang kafir yang tak nak menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Falyatina bi ayatin. Oleh yang demikian, hendaklah dia datangkan kepada kami satu tanda. Kama ursilal awwalun, sebagaimana diutuskan rasul-rasul sebelum ini. Perkataan ursila itu yang saya warnakan itu ialah fi'il madhi mabni lil ma'lum, mabni lil majhul. Jadi kalau kita nak ditanya bagaimana bentuk madhi lil ma'lumnya, ialah arsala, telah mengutuskan.
Kalau diutuskan, ursila. Okey, ursila. Jadi kalau sebut ursila, perkataan al-awwaluna yang di hujung itu ialah naib fa'il. Okey, nabi-nabi yang terdahulu, yang terawal, yang awal-awal. Al-awwal itu ialah naib fa'il. Sebab tu nampak ada waw nun di hujung dah. Bukan ya nun. Okey, hadis Nabi, buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadana. Buniyal Islamu. Jadi penting jugalah ya bila kita baca hadis, Nabi memang tidak silap bahasa Arab. Bahasa Arab Nabi ni memang tepat dengan bahasa Arab Quran. Nabi ni dia hantar masa dia kecil dulu di tempat yang sangat hebat bahasa Arabnya. Okey, di kabilah Bani Sa'diyah. Kabilah Sa'diyah. Jadi dan Nabi juga dalam kalangan bangsawan, keluarga bangsawan Nabi ini, Quraisy, bahasa yang tersohor yang diikuti oleh ramai orang Arab. Jadi bahasa Arab Nabi memang hebat, bahkan disokong oleh Al-Quran Karim uslub ni. Jadi bila Nabi sebut buniyal Islamu, Nabi tak baca buniyal Islam. Okey, jadi bunya itu mabni lil majhul. Al-Islamu ialah naib fa'il. Jadi kalau kita ditanya, tak bunia ini kalau mabni lil ma'lum kata macam mana? Bana, banun. Di hujungnya ada alif maksurah. Tanpa ya, tanpa titik ini dikenali sebagai alif maksurah lah. Alif pandang pun boleh juga. Bana telah bina. Ini bagi asal. Kalau bunia, huruf pertama bagi depan. Terus sebelum akhir bagi bawah. Bila bagi bawah, ya ini mesti dihidupkan dia dan diberi bagi atas. Bunia. Dibina. Okey? Islam itu dibina di atas 5 perkara. Sampailah ayat shaum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Okey, berikutnya yang last kali, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, rufi'a al-qalamu an thalathatin. Okey, Nabi bersabda diangkat pena. Okey, an thalathatin, daripada 3 golongan. Okey, pena yang mencatat amalan kita. Nak kira salah ke tak? Maka diangkat tu rufi'a, diangkat. Tidak ditulis. Okey, daripada 3 golongan. Anin naimi, daripada orang yang memang tidur. Dia penat sungguh, dia tidur. Hatta yastayqiza, sehingga dia sedar bangun. Wa anil mubtala, daripada al-mubtala, orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit, sehingga dia tidak hatta yabru'a, okey, sehinggalah dia sembuh daripada sakit dia. Jadi mudah-mudahan jadi bila orang ada sakit diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian-ujian yang tidak tulis sabar, maka Allah angkat dosa-dosa dia. Wa anis sabi, daripada budak, hatta ya'qilah, sehinggalah dia berakal. Okey, ini banyak daripada hadis-hadis yang lain, riwayat lain. Ini saya ambil riwayat ya. Jadi rufi'a itu daripada rafa'ah. Daripada apa? Rafa'ah. Jadi kalau rafa'ah maksudnya angkat, menaikkan tinggi. Rafa'ah. Kalau rufi'a, ra bagi depan, fa bagi bawah, ain bagi atas. Maka perkataan al-qalamu itu di-i'rab sebagai naib fa'il, hukumnya marfu' dan tandanya apa? Bidhammati. Rufi'a al-qalam. Okey. Baik, jadi dengan dibacanya contoh yang kelima ini, maka berakhirlah perbincangan tajuk naib fa'il secara asas, dan insya-Allah pada sesi akan datang kita akan baca kisah Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan apa yang saya warnakan pada kisah ini, saya minta tuan-tuan letak baris yang betul.
Dan kisah ini dia menarik, bagi tak ada. Nah, kalau tuan-tuan boleh cuba letak bagi dulu, test. Nah, setakat mana yang boleh kita letak baris, nanti kita akan bincang insya-Allah. Pastikan yang saya warnakan itu tuan-tuan letak barisnya yang betul berdasarkan tajuk yang kita belajar itu tajuk mabni lil majhul. Okey, jadi setakat ini dulu. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Ya afwan lilaka insya-Allah. Jazakumullah khairan kasiran. Lupa nak ambil gambar.